لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ni korang mesti pelik punya, tapi sebenarnya Acap nak bagi something extra je lah minggu ni. Sebab korang duduk tanya, Cap, mana seram Khamis? Dulu ada extra Rabu, tapi kenapa tak buat? Okay, ini kita nak belanja lah. Sepatutnya cerita ini kita keluarkan sama dengan hiking. Cuma mungkin cerita ni virasi dia agak pendek dan Acap tak dapat lagi the full story of that. And I think like macam kita boleh sambung je lah. So korang okay Alright, so sebelum kita nak start video ni, kita ada benda nak beritahu korang. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Jangan lupa tekan dah cakap 2 kali kan. Dah lah, jom lah kita lain intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, sebelum Acap nak start konten untuk hari ini, Acap nak share sikit pasal OctaFX. OctaFX ni semua orang tahulah adalah forex broker yang terbaik pada masa sekarang ni. Tengoklah ni, Acap main untuk hari ni, boleh tahan juga dapatnya. Alright, nampak kan? Memang trusted sangat-sangat guys. Cara nak download pun senang je. Korang yang pakai iPhone tu macam Acap ni, just buka App Store and download OctaFX. Tekan kat situ download. And then settle, korang dah boleh trading. Tak susah. Time kerja pun boleh dapat duit tepi. Nak buat deposit pun tak payah nak risau. Sebab apa? Dekat dalam OctaFX ni banyak bank yang support. Yang tak pernah main mesti pening kan bila tengok graf. Ini apa ni? Mula-mula nak guna tu memang rasa susah lah. Tapi dah belajar, memang senang sangat nak guna. Sebab OctaFX dia ada market analysis, live trading and webinar yang mana korang boleh belajar dekat situ. And one more thing, if korang ada apa-apa masalah, korang boleh just contact support team diorang 24/7 tau. And the best part is OctaFX bagi kosong commission untuk deposit dan pengeluaran, lower spread on market and no hidden fees untuk trade kat sini. Memang broker trusted sebab diorang ada pengalaman lebih 11 tahun dan dah menang banyak anugerah. Lastly, korang kena guna kod Ashraf untuk dapatkan bonus 100% untuk first registration. And first time juga, korang akan dapat 50% deposit juga tau. Best kan? So, korang yang berminat boleh klik link dekat bawah dan download OctaFX. Okay guys, kita hari ni nak borak dengan korang satu cerita yang Acap rasa benda ni tak asing lagi dengan kita. Siapa pernah dengar, ataupun saya rasa pelik lah kalau saya tanya soalan ni. Kata-kata daripada kita dah dengar lagu featuring Mona Fendi dan juga Malik. Lagu yang terbaru yang dikeluarkan oleh Malik yang bertajuk Sedih Hati. Macam mana lagu dia? Lagu yang itulah. So bila kita tengok lirik dia kan, korang boleh nampak yang Malik ni cuba menggabungkan dua elemen kat situ. And of course, bila kita cerita pasal Mona Fendi ni guys, dia macam-macam cerita atau macam-macam fakta yang sangat menggerunkan dan sangat menyeramkan di sebalik nama besar ini. Okay, kita tahu penghujung hidup dia, kita tahu kes besar dia dan kita tahu apa yang pernah berlaku dalam kehidupan Mona Fendi dan apa yang dia masih tinggalkan hingga ke hari ini. Seperti apa yang dia kata, dia akan hidup selama-lamanya. Mungkin bukan dari segi jasad, bukan dari segi orang kata apa, keterampilan diri dekat dalam media, tapi mungkin di dalam sejarah, ingatan mata ataupun hati kita sendiri. Alright guys, apa yang aku nak cerita hari ni berkaitan juga sedikit sebanyak berkaitan dengan Mona Fendi ni. Alright, rumah Mona Fendi, saya rasa kebanyakan daripada korang tahu dekat mana kawasan dia. Bila kita cakap pasal rumah Mona Fendi ni, dia bersepah-sepah. Tapi sumber yang paling dekat ataupun sumber yang paling banyak sekali kalau kita cari kat Google sekalipun adalah di kawasan Uludong Raut Pahang. Okay, Acap tak tahulah benda ni kebetulan ke ataupun benda ni memang orang kata satu, orang kata apa, spiritual things kan yang terjadi. Benda ni terjadi kepada kawan Acap sendiri. Alright, dia ni seorang cikgu sekolah agama tau guys. Kalau korang nak tahu, dia ni yalah, bila cerita sekolah agama ni ataupun sekolah-sekolah harian ni, kita akan ada camp, kita akan ada khusus, kita akan dihantar ke kawasan-kawasan untuk menjadi fesi dan sebagainya. Ini yang terjadi kepada kawan Acap ni. Alright, dia ni kata dia dapat satu
tugas di mana dia perlu menjadi seorang ustaz yang orang kata apa, meninjau di kawasan Ulu Dong ni tadi, Raut Pahang ni, di mana dikata memang berhampiran sangat dengan rumah Mona Fendi yang tapak dia lah masih lagi. Saya dah abandon dah, tak ada orang, takkan ada orang duduk kan rumah dia tu kan. Alright, macam orang cakap lah, kat rumah dia tu macam-macam ada kan, percikan darah masih nampak, and ada juga peti simpan mayat dan sebagainya. Okay, kita nak cerita pasal kawan Acap tadi. Nama Mamat ni kita pakai bukan nama sebenar lah, nama dia adalah Mirul. Alright, Mirul ni, dia ni seorang ustaz macam aku cakap tadi, dan dia dihantar ke sana untuk menjadi seorang ustaz pemantau. Disebabkan dia kata setiap kali camp ini berlaku di sekolah ini, dia akan ada satu benda yang berkaitan dengan spiritual ni lah. Tak kena rasuk, ternampak itu, ternampak ini. Disebabkan guys, selain rumah Mona Fendi yang ada dekat area situ, ada satu lagi kawasan yang agak menyeramkan, di mana sekolah yang kawan saya ni dia gambarkan, sekolah ni di bawah kubur. Macam mana sekolah bawah kubur? Saya pun tak tahu sebenarnya, tapi dia kata sekolah dia macam ni, atas tu tanah kubur. So, kau boleh nampak kat lereng tu ada batu nisan. Kalaulah kata ada berlakunya tanah runtuh, ada berlakunya orang kata apa, banjir dan sebagainya, kau boleh nampak kain kapan tu terkeluar, mayat tu melintang-lintang kat situ. Itu yang diceritakan oleh kawan saya lah. Alright, dia ni pun berasal daripada Pahang, and then Raub ni bukan kawasan dia. Dia ni dipanggil untuk jaga kawasan tu ketika itu. Okay, dapat cerita dia bermula ketika dia kata benda ni terjadi baru lagi. Dia kata benda ni terjadi lepas raya. Kita raya bulan 4. Bulan 4 lah. So kita estimate bulan 5 lah. Dia pun tak ada bagi tahu bila. So bulan 5 dia ni perlu bawa sekumpulan pelajar ini untuk pergi ke sekolah tersebut untuk menghadiri sebuah camp. Alright, sebab diorang ni ada yang wakil-wakil sekolah ni, so dia tak pun bagi tahu saya pertandingan apa ke apa semua, tapi diorang ni perlu berkumpul di sekolah tersebut guys. Dan jadikan cerita, malam pertama tak ada apa-apa, tapi malam yang kedua tu, dia kata malam tu macam satu perasaan yang dia sendirilah kan. Orang-orang yang ada this kind of thing, dia akan macam tak sedap malam ni. Dia kata macam tu. Okay, malam tu, lepas dia makan malam, dia kata dia dan juga seorang lagi ustaz ni sedang duduk dekat kafe diorang ataupun kantin diorang untuk buat kerja masing-masing lah. Sementara pelajar telah pun diarah masuk ke dalam dom masing-masing, which is diorang punya itulah bangunan sekolah lah. Okay, nak jadikan cerita, pada waktu tu diorang ni berbual. Tengah berbual, tiba-tiba ustaz dia ni, bukan dia ni lah, kawan dia ni dekat depan ni tercakap satu topik pasal Mona Fendi. And bila dah tercakap tu cap, kita orang dah terborak pasal isu ni. Borak lah, panjang kita orang borak pasal Mona Fendi. Dari apa yang dia buat, kes pembunuhan dia dan macam-macam lagi yang kita orang borakkan, sampai kita orang pun tak sedar dah tengah malam pada waktu itu cap. So waktu tu cap, macam terlintas kat kepala aku. Waktu tu aku tak tahulah benda ni datang sekilas ke apa. Tapi beberapa hari sebelum aku borak topik ni, aku ada ternampak dekat Telegram kan, dia ada leak tau lagu Sedih Hati daripada Malik. Time tu lagu ni pun tak keluar lagi gitu tak. Lagu ni belum lagi official dekat mana-mana streaming media platform dan sebagainya lah. So waktu tu aku macam teringat lah dia punya melody yang yang itu kan. So nak jadikan cerita, pada waktu tu aku pun borak lah dengan kawan aku, kau tahu tak Mona Fendi ni dulu ada lagu dia, lagu asal dia lah kan. Dia ni penyanyi dulu. Kawan aku tu terperanjat, dia kata serius Mona Fendi penyanyi? Ya, penyanyi. Aku ada terdengar dekat Telegram hari tu, orang hantar lagu tu. Tak silap aku yang itu belum ada versi Malik kot, tapi ada versi Mona Fendi yang nyanyi daripada live tu kan. Aku pun buka lah dekat dia, and masa kita orang buka tu cap, aku tak tahulah masa tu aku salah dengar ke apa, tapi dia punya bergema dekat dalam kantin tu kuat gila. Faham tak? Padahal kita orang ni kantin tu terbuka, kantin sekolah kan, which is kita duduk palang lapang lah. So kalau kita buka lagu, biasa kita dengar kat situ je lah. Tapi waktu aku play tu cap, bunyi dia kuat gila tau. Sampai kawan aku tegur, kata
kuat-kuat ni. Padahal aku rasa aku punya volume ni tak adalah kuat sangat. Maklumlah pakai handphone pun baru SX Max. Dia kata macam itulah kan. Okay, so waktu tu kawan aku cakap, "Ish, lagu dia ni sesuatu mengemang dengar kan." And bila aku play tu, jujur aku cakap aku pun mengemang lah. And kita orang macam adalah tutup lah kan, kita buat benda lain lah. Okay, lepas tu kita orang sambung buat kerja. Macam aku cakap tadi Cap, aku dah rasa malam ni tak berapa sedap sangat. So aku pun ambil keputusan untuk gerak daripada kantin tu, memandangkan jam pun dah menuju hampir 2 pagi pada waktu tu. So aku pun angkat staff-staff aku, barang-barang aku, and then bergerak menuju ke kabin rumah cikgu yang dia disediakan. Angkat barang and pergi berjalan. Okay, daripada tempat kantin tu nak pergi ke kabin cikgu tu, kau kena melalui satu macam blok, lepas tu ada tandas, sampai ujung tu baru jumpa cikgu punya rumah. So aku pun berjalan Cap, sebabkan kawan aku tu kata dia nak buat kerja lagi, dia malas nak balik, dia katakan dia balik dia tidur. So aku pun dah macam nak barai, aku angkat barang, aku pun jalan. So aku tengah jalan tu Cap, aku pun tak tahulah, kadang mulut kita ni, kepala otak kita ni pun jahat. Secara tiba-tiba dekat mulut ni macam tu. Dia macam tiba-tiba tak ada kan. Sepanjang jalan pula tu, and sampailah dekat ujung corner tu Cap, aku waktu tu dah terasa nak membuang air lah. Waktu tu nak membuang air, and aku macam okay lah, letak barang dekat luar sekejap, and then aku masuk ke dalam toilet tu waktu tu. So masuk dalam toilet, sama juga Cap, dekat mulut ni masih lagi tak berhenti. Buka pipe air. Aku basuh muka dan semuanya, and then aku masuk ke dalam toilet. Aku kencing, ada settle apa semua, aku keluar daripada toilet tu. Aku basuh tangan sekali lagi, dan mulut aku masih lagi humming bunyi tu. And waktu tu secara tiba-tiba Cap, aku pun tak tahu, tapi mulut aku ni tersebut lirik dia. Aku tak pernah tahu lagu tu Cap. Dengar melodi je mula-mula sebelum ni, macam yalah, macam aku humming tadi kan. Tapi waktu aku tengah kira melihat kawan gembira, itu macam tu, tiba-tiba mulut aku refleks, dan aku jadi terperanjat. And aku react kat diri aku sendiri. Tapi waktu tu aku macam macam tengok amam sendiri lah kan. Aku pandang lah cermin yang ada kat depan aku tu. Waktu mata aku pandang kat cermin tu Cap, pintu bilik air kat belakang tu tok tutup semua. Macam tu. Tutup. Waktu tu Cap, nak buat apa? Nak lari ke? Nak jerit ke? Aku pun macam macam tu. Dah terperanjat lah kan. Selawat dalam hati, buka air, basuh lagi. Dan pintu dekat situ masih lagi tertutup rapat. Dan aku nak berjalan keluar pada waktu tu. Dan mulut aku pun cakap macam ni, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Aku nak buat kerja aku, kau jangan kacau. Dan aku jalan keluar daripada, macam maknanya ni singki, nak jalan pergi ke pintu keluar toilet tu. Jalan, satu langkah aku, pintu buka. Satu langkah aku, pintu buka. Satu langkah aku, pintu buka. Dia ada 5 tandas kat situ. Dia buka satu sampai aku keluar Cap. Waktu tu aku dah jadi macam trauma lah. Apa hal pula jadi macam ni kan, kena gangguan macam ni. Jantung tu tak payah nak cakap lah, memang nak terduduk dah, memang nak roboh dah. So aku angkat barang-barang aku, naik ke atas, and then sampai ke rumah cikgu tu. Aku letak barang, and aku pun duduk atas sofa tu berpeluh Cap. Berpeluh yang aku macam berlari, main futsal, main bola. Jantung pun laju gila. And aku macam mengah lah, macam takut and tersandar waktu tu. Tapi dalam keadaan takut tu Cap, sekali lagi Cap, benda tu ada je kat mulut ni. Dia macam
Macam tu kawan aku waktu tu. Lagu ni belum release lagi guys. Lepas tu dia kata, waktu tu dia kata tak boleh. Dia masuk dalam toilet, dia nak menyanyi, dia macam fight dengan mulut dia sendiri. Dalam kepala otak ni nak keluar je terngiang-ngiang lagu tu. Dan dia mandi, dia ambil air semayang dan sebagainya. Dia solat, dia kata waktu tu 2 rakaat. Dan lepas tu dia terus tidur. Besok tu bangun, dia macam tak sedap badan lah sebenarnya. Tapi besok tu ada program lagi. Dan dia kata pun dia buat program tu half heart je lah. Macam sedap tak sedap je, sedar tak sedar je. And malam tu dia cerita dekat kawan dia yang lelaki tu. And kawan dia pun sampai sekarang, menurut dia lah, dia ada borak-borak dengan kawan-kawan dia tu, sampai sekarang guys, lepas dia Malik tu dah keluarkan lagu official pun sekali dekat dalam YouTube, yang dah sambung rap bagai tu, dia tak dengar lagi lagu tu. Tapi itu cerita dia lah yang dia lalui. Dia pun kata dia tak sure adakah benda ni berkait lapat dengan Mona Fendi. Kebetulan pula dia orang punya sekolah tu memang dekat dengan rumah tu, tapak asal dan sebagainya. So dia kata dia tak ambil pusing sangat benda tu. Cuma itu pengalaman yang sangat menakutkan dan sangat mengejutkan dia lah pada waktu tu. Ni Acap share dengan korang ni, kau jangan takut pula nak dengar lagu tu. Aku rasa mungkin korang ada peminat-peminat Malik. Obviously saya pun suka lagu tu kan, tapi of course lah kan, bila benda-benda macam ni, manipulation kan, ngam-ngam pula. Tapi yang buatkan aku seram dengar cerita kawan aku ni adalah di mana ketika itu lagu tu belum keluar. Fun fact, dia keluar 28 Julai kan, last month. Lebih kurang lah plus minus officially keluar. And macam mana dia boleh dapat? Tapi yang versi Mona Fendi tu dah lama dah, daripada dulu dah ada dah kan, which is versi asal tu dah ada. Yang dengan Malik tu belum ada. Tapi masa tu bocor lah, here and there lah. So itulah dia guys, kenapa Acap tak masuk kan dekat dalam Seram Isnin hari tu. As for me, cerita dia ni agak simple, agak tak kompleks sangat. Dia macam camping kan, macam hari tu kita cerita pasal hiking kan, tapi kat dalam hutan. Tapi dia ni lebih kurang je kawasan tu dekat dalam hutan, tapi di sekolah lah. Cuma Acap rasa macam tak sesuai nak fill in. And cerita dia punya seram pun dekat tengah tu je, bila dia punya event ni tu kan jadi kat situ. Tapi berkaitan dengan lagu Sedih Hati ni, Acap rasa why not kita share kan. Mana tahu korang nak tidur saat lagi letak earphone, cuba try nak tidur kan, letak earphone, buka lagu tu, tengok, tutup mata dalam 5 saat 10 saat, buka mata tengok ada apa. Tak go. Alright guys, Acap rasa sampai sini saja video untuk malam ni. And Acap harap korang terhibur. And Acap nak korang komen juga kat bawah, okey tak, seram tak cerita ni? Adakah Acap buat silap tak masukkan dia dekat Seram Isnin atau apa? Korang boleh tulis kat bawah ni juga. Part ni juga kita akan kongsikan cerita-cerita terbaik yang mana dekat Telegram. And kalau korang punya cerita terpilih, kita orang akan masukkan cerita korang dekat dalam segmen ni, insyaAllah. Alright, so korang kena masukkan cerita-cerita korang dekat Telegram. Macam mana? Join je Telegram Acap dekat bawah. Alright, klik link. And alright, kita jumpa di video akan datang. See you guys. Assalamualaikum. Ciao lo, ambil yang baik. Macam mana? Saya ada dengar seorang tu, dia punya pantun macam ni, roh, neh, buang yang keruh, ambil yang jernih. Assalamualaikum.